Perlis, Dr. Asri Zainal Abidin, dan yang dihormati tuan-tuan imam yang hadir pada majlis kita pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesi yang pertama tadi telah pun dibentang oleh Dr. Abdullah Yasin tentang syarat-syarat penerimaan ibadat, yang mana sudah pun kita mengetahui telah disimpulkan dalam dua syarat. Yang pertama ialah niat ikhlas kepada Allah, yang kedua mengikut sunnah Nabi SAW. Dan sesi yang kedua ini pula akan dibentang oleh sahibus samah kita tentang perkara-perkara bid'ah di dalam ibadat. Kerana apabila yang keduanya tidak dipenuhi syarat yang kedua, iaitu mengikut sunnah, maka terjatuhlah seseorang itu dalam melakukan perbuatan yang bercanggah dengan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Oleh kerana itu, tanpa memanjangkan, saya persilakan sahibus samah untuk menyampaikan ceramahnya. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih Fadil Ustaz Roslan, tuan-tuan imam, yang merupakan tetamu yang kita raikan pada hari inilah, tuan-tuan semua. Saya pertamanya mengucapkan terima kasih banyak kerana tuan-tuan sudi hadir untuk majlis pada hari ini. Dan tidak adalah apa-apa kepentingan majlis ini pada kita, melainkan hanya supaya kita dapat menyebarkan dan menjelaskan kehendak yang terkandung dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingat kita tak berapa usah jadikan terlalu formal majlis ini. Hadirin dan hadirat sekalian, mungkin ni umpan tak ada. Tuan-tuan sekalian, mungkin apa yang tuan-tuan tengok pada dalam tayangan tadi, ada apa benda tuan-tuan nak tanya. Saya insya-Allah akan buka ruang. Mungkin ada benda kita rasa mungkin tak jelas, ataupun kita rasa mungkin boleh dibincangkan balik benda tu, kita tak apa. Kita ada benda yang terbuka dalam hal ni. Tadi Ustaz Abdullah Yasin dah jelas banyak perkara, saya percaya. Cuma saya nak sebut tentang bid'ah ni, taklah mau tekan sangat perkataan bid'ah ni, kerana perkataan bid'ah ni bunyinya ramai orang tak setuju, kan? Tapi seperti mana yang kita selalu sebut, jika tidaklah Nabi SAW yang menggunakan perkataan bid'ah, tak ada siapa pun teringin nak guna. Masalahnya Nabi guna perkataan tu. Ada orang kata kita tak boleh kata kafir, tak elok, kata bukan Islam. Iyalah, tak apalah, tapi hakikatnya kafir. Kawan kafir lah, bukan cerita saya bidah juga kafir. Quran menggunakan perkataan kafir. Tapi barangkali lah untuk hikmah, untuk berlunak, kita kata orang bukan Islam. Bolehlah juga. Bolehlah juga. Tapi hakikatnya yang bukan Islam itu kafir. Kita kata bukan sunnah lah benda-benda yang tidak sunnah. Tidak sunnah. Ana tak mau menjelaskan terlalu banyak tentang masalah pendetilan tu, tapi secara konsep umum, seperti mana yang Ustaz Abdul Yasin sebut. Tuan-tuan, saya selalu buat contoh sekerap lah dalam ceramah ni. Dalam sejarah ni, ada dua orang manusia yang boleh kita jadikan pengajaran tentang hidup mereka. Satu, Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang kat Nabi, dia bela Nabi dah. Sayang ni tak usah kira. Quraisy pulau dia disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi silap Abu Talib satu benda. Bukan silap, salah dah. Dia tak ikut ajaran Nabi. Dia setakat sayang. Rupanya sayang tanpa ikut tak selamat kita. Sayang Abu Talib kepada Nabi dengan sayang kita pada Nabi
Tak tahulah siapa banyak, tapi rasa dia pun silat-silat banyak pada kita. Dia telah buktikan pengorbanan di atas dasar sayang itu. Tapi ternyata sayang dia tak boleh buat apa-apa. Kerana dia tak buat benda yang Ustaz Muhaisin kata tadi yang kedua tu. Ikut. Dia setakat sayang. Satu lagi kita tahu dalam sejarah juga ada orang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafikin Madinah. Dia ni tentu dah tak sayang kat Nabi, benci dan memusuhi Nabi. Dia munafik. Tapi dia dari segi zahir dia ikut. Nabi semayang jemaah, dia pergi jemaah. Nabi cakap pasal Islam, dia turut kat belakang. Dia ikut tapi dia tak suka. Dia benci. Dia tak selamat, dia munafik. Agama ni tuan-tuan, setakat suka saja tak ikut pun tak selamat. Ikut sunnah tapi tak suka pun tak selamat. Ini satu benda yang mustahak. Maka agama mesti dibina di atas dasar cinta dan ikut. Cinta kat Nabi tapi tak mau ikut cara ibadat Nabi, tak bagi manfaat. Abu Talib lebih lagi. Ikut sunnah Nabi tapi hati cukup tak syok. Aku tak mau. Pasal orang paksa aku. Gagah ni pun tak selamat. Ada contoh. Abdullah bin Ubay. Mufti tak boleh selamat di akhirat. Menteri besar tak boleh selamat. Raja tak boleh selamat. Tu imam tak selamat, makmum pun tak selamat. Yang selamat ialah mereka yang ikut Nabi SAW. Mufti ke, imam ke, menteri besar ke, raja ke, semua ni jawatan hak manusia pasang. Orang ni tabal dia jadi raja, panggil raja. Orang ni panggil tu tabal tu imam, jadi tu imam. Sebelum masa kita lahir, kita tak tu imam pun. Masa sebelum kita lahir, kita tak mufti pun. Kita tak menteri besar pun. Lahir manusia, manusia. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Quran kata. Kamu akan datang kepada kami, nak benar-benar datang kepada kami secara bersendirian seperti mana kali pertama kamu diciptakan. Tak selamat. Selamat mesti balik. Tak ada dah jalan selamat. Itu satu. Benda yang kedua. Bab teringin nak berugama ni pakat teringin belaka. Bukan saja mufti, bukan saja tok imam, bukan saja tok lebay, bukan saja ustaz. Sami Buddha pun nak, Sami Hindu pun nak, Padri Kristian pun nak agama. Bab kata nak masuk syurga ni bukan saja mufti, bukan saja imam, bukan saja ustaz. Sami Buddha pun nak masuk syurga, Tok Sami pun nak masuk syurga.